Boleh bercakap ataupun boleh di dalam chat. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Coach boleh dengar suara saya? Saya dah boleh dengar dah semua. Semua clear. Oh. Alright. Okay, baik. Baik, sekarang masa berapa kita? Okay, 87. Okey, Bandar Baharu. Baik, terima kasih banyak Daerah Yan dan juga Bandar Baharu. Okey, nama saya Dr. Hafiz. Saya rename kan kat sini. Saya dari Poliklinik Harmoni bagi yang datang daripada Yan. Tadi dah tukar. Okey, baik. Dan bersama dengan saya pada malam ini adalah Coach Ijan yang datang jauh daripada Pulau Pinang. Terima kasih banyak Coach Ijan kerana sudi hadir pada malam ini. Malam ini saya yang akan mempengerusikan majlis dan insya-Allah kita akan cuba berkongsi ilmu tentang strategi pengurusan kesihatan, ya, dan kurus secara holistik. Bersama kita juga pada malam ini Dr. Adibah sudah ada masuk bersama kita. Kita ada masa lebih kurang lagi 2 minit sebelum jam 9 malam. InsyaAllah kita akan tunggu lagi 2 minit. Kita sudah ada 26 orang partisipan pada malam ini. Dijangkakan kita ada lebih kurang dalam 30 lebih. Ikut jangkaan awal lah, kita tengok listing ya. Saya dapat maklumat daripada Mas tentang arrangement. Arrangement tu apa? Boleh saya tahu siapakah individu tersebut sebab saya tak dapat nama. So saya request daripada Mas nama tu. Untuk request tu. Boleh hello dekat sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Izzati ya. Ya. Selamat pagi, right? Selamat pagi. Ya betul. InsyaAllah kita cuba keepkan tenaga dan bertenaga insyaAllah. Walaupun malam kita masih bertenaga. Ya Puan Izzati, so jadi saya dapat the request. InsyaAllah nanti saya akan jemput Puan. Okey, boleh. Alright. Selalunya tuan-tuan dan puan-puan, so far puan lah no. Ni tak ada tuan lah. Saya seorang saja ke lelaki malam ni. Nampaknya begitulah. Ya. Baik, tak ada masalah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Dr. Hafiz dan bersama dengan kita adalah Coach Ijan, juga saya punya tim Syafinas Latif, Ija Rahman, Mas dan juga insya-Allah mungkin Aliyah pun ada dekat sini ya. Mereka semua akan membantu puan-puan sekalian jika ada soalan ataupun jika ingin bertanya kepada kami, jika saya atau Dr. Adibah ataupun Coach Ijan tidak sempat untuk respon. So jadi kami akan berusaha untuk membantu anda dan berkongsi ilmu pada malam ini. Sebagaimana yang kita maklum, insya-Allah kita akan bermulakan kita punya sesi pada pukul 9 malam ini dan menghabiskan sesi kita pada 10.30 malam. Kerana apa? Kita nak tutup awal kerana kita juga perlu tidur dan dapatkan masa yang cukup untuk rehat ya. So jadi kita akan cuba menepati masa dan kita menghormati aturan majlis. Saya ingin dengan berbesar hati ingin menjemput Puan Nur Izzati, wakil daripada Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan, untuk permulaan awal pembuka majlis. Silakan Puan Nur Izzati. Baik, terima kasih Dr. Hafiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Amila binti Ahmad, pengurusi Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan. Puan Nurul Aziati binti Ahmad Salmi, Timbalan Pengurusi Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan. Puan Nurul Naimah binti Zakaria, Timbalan Pengurusi 2 Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan. Puan Aina Mardiah binti Salihuddin, Timbalan Pengurusi 3 Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan. Barisan Ahli Jawatankuasa Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan. Ahli-ahli Puspanita Cawangan Kecil serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke Strategi Pengurusan Kesihatan dan Kurus secara Holistik pada malam ini yang dianjurkan bersama dengan Poliklinik Harmoni. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kembali kepada Dr. Hafiz untuk penjelasan selanjutnya lah berkaitan dengan strategi ini. Lepas pada itu, nanti doktor boleh serahkan kembali kepada saya dan kita akan dengar pula daripada Puan Pengurusi Puspanita sebagai penutup kita punya program pada malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan Izzati dan selamat datang kepada semua warga Puspanita daripada Yan dan juga Bandar Baharu. Nama saya Dr. Hafiz. Bersama kita pada malam ini adalah Coach Ijan dan juga Dr. Adiba. Okey, so jadi berikan saya beberapa saat untuk saya cek balik saya punya presentation kat mana. Sebab tadi saya restart. Okay. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik. So, saya kongsikan slide pada malam ini. Nama saya adalah Dr. Hafiz dan bersama dengan kita, saya akan memberi anda satu input bagaimana kita nak mendekati program untuk pengurusan kesihatan dan juga kurus secara holistik. Dan insya-Allah the main topik pada malam ini akan dikelolakan atau akan dihandle oleh Dr. Adiba Razak yang kita jemput khas daripada Johor Bahru yang baru dapat Menteri Besar. Okey, so jadi next slide, macam mana, apa dan bagaimana kita nak handle kesihatan kita dan juga kita nak menjadi kurus secara holistik. Saya akan berkongsi kepada anda tentang macam mana slot kita yang akan berlaku pada malam ini. InsyaAllah pada perkongsian kisah nombor 2 kita akan slot in pengurusi Puan Amila untuk sesi penutup insyaAllah, dan kemudian kita akan buat sesi soalan jawab dan juga sesi penutup lah yang terakhir sekali insyaAllah. So jadi saya yang akan membuka majlis. Nama saya adalah Dr. Hafiz. Saya ni anak didik daripada agama Yan, sebab tu saya buka klinik dekat Yan juga. Saya juga ada alumni bagi University of Newcastle Australia pada tahun 2012. Sudah berkhidmat sebagai pegawai kerajaan sejak 2013 hingga 2018. Kemudian saya berkecimpung dalam klinik swasta. Sekarang sudah ada 2 buah syarikat dengan 24 orang warga kerja. Kini saya juga mempunyai 2 buah klinik dengan 3 orang doktor bawah penyelidikan saya. Saya juga adalah Regional Director bagi Kedah South Region dalam satu platform iaitu Business Networking International, sebuah organisasi rujukan profesional yang mempunyai ramai usahawan di seluruh dunia. Di Malaysia sahaja kita ada lebih kurang dalam 5,000 orang ahli. Jadi saya juga ahli dalam Social Biz Point iaitu perusahaan sosial dan juga ahli di dalam Asian Chambers of Commerce and Industry. So basically itu saya, mengenai saya punya kunci kejayaan saya adalah saya tidak boleh mengubah dunia tetapi saya boleh mengubah seseorang yang mana dia boleh change the world of one person. Dan yang terakhir sekali adalah kita make gratitude a habit, kita bersyukur sentiasa insya-Allah.
So jadi slot pertama daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, are you ready? Jika anda bersedia, jawab satu di chat box. Silakan. Jawab satu di chat box supaya saya tahu anda bersedia pada malam ini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita nak anda ada energi ya. Kita main nak dengar ni bukan sekadar untuk siapa-siapa ya. Ini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi program-program diet ini kita bermula dengan diri sendiri. Jadi saya nak tanya anda berada di mana pada malam ini? Adakah anda bersedia untuk melalui satu transformasi perubahan diri untuk menjadi lebih baik? Lebih baik untuk siapa? Untuk diri anda juga. Saya nak berkongsikan satu ilmu pada malam ini. Apakah itu circle of change? Baik, circle of change ni kalau dalam bidang perubatan kita melihat di manakah tahap kesediaan seseorang pesakit untuk berubah. Okey, dalam circle of change ni dia ada stages. Okey, stages yang pertama dia bermula dengan pre-contemplation. Lepas tu contemplation, planning, action, maintenance. Kemudian dia akan ada relapse ataupun termination. Okey. Yang ini adalah stages. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk explain perkara ni dia ambil masa yang agak panjang tapi saya cuba singkatkan. Apa yang akan berlaku adalah anda akan reflect kepada diri anda sendiri pada malam ini. Kenapa anda memilih untuk datang? Bagi mungkin ada setengah daripada kita baru balik kerja, baru settle anak, baru prepare dinner, kemudian dah kena ada menghadap depan komputer untuk mendengar perkongsian kami. Jadi sesi tu mungkin anda akan rasa macam nak dengar sajalah. Okey, saya nak mengajak anda melihat balik pengalaman ataupun hasrat dulu nak niat untuk kurus. Okey, kalau dulu tu 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang lepas, korek balik semangat dulu yang mana nak kurus. Anda letak balik benda tu dekat depan, bila aku nak kurus. Okey, so jadi kita nak anda punya sesi kita pada malam ini, kita nak anda sudah ada peringkat planning dan juga action. Anda sudah nak berubah menjadi kurus sebelum raya. So jadi insya-Allah pre-contemplation dan contemplation selalunya orang yang tengah berfikir sahaja. Orang yang kata tengah duk planning tak jadi, fikir kata kita nak kurus patut kurus tapi tak buat. So jadi benda tu hanya dalam pemikiran, niat sahaja. Tapi sekarang ni kita mula nak planning, kita dapatkan ilmu dan kita nak berubah dan juga bagi ada hasil. Okey, kebanyakan orang yang pula dah join dan yang dah join program tapi tak berjaya, dia berulang. Yang ni yang kita namakan dia sebagai relapse. Dia patah balik, dia berulang. Yang ni yang kadang-kadang duk jadi ni bila orang duk kata duk ambil cheat day ni. Ada cheat day, alalah dia semua cheat day. Yang ni kita tak mau. Kita nak ada perubahan yang maintain yang berterusan. Maksudnya dia mula daripada action, dia mula planning, buat action, kemudian dia maintain, lepas tu terus dia keluar daripada circle tu dah, dia berubah 100%, dia tak akan patah balik belakang, dia akan tengok kepada hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika anda berniat untuk kurus dan anda berniat untuk mengubah kehidupan anda menjadi lebih baik, definitely bila kita ada masalah kurus ya, masalah berat badan ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selalunya akan ada masalah kesihatan yang lain. Kencing manis, darah tinggi, kebas-kebas, sakit lutut, okey, masalah tidur, tenaga yang tidak kuat, macam mana energy level sentiasa rasa letih, nak tidur saja. Semua perkara itu datang dengan masalah berat badan. Jadi anda hendak berubah menjadi lagi better. Kita nak mengubah hidup kita ni, kita lihat ke arah itu. Jadi saya punya invitation kepada anda semua pada malam ini ya, puan-puan sekalian, kita kosongkan pemikiran, kosongkan minda untuk dapatkan ilmu baru. Macam mana cara untuk menjadi sihat, kurus, tapi cara yang holistik. Dengan itu, saya akhiri saya punya sesi pada malam ini insya-Allah.
Sebelum itu, saya nak tanya coach dulu. Coach, kita ada tak seorang wakil yang boleh berkongsi tentang kisah yang dilalui tentang hormon diet ni? Ada doktor. Nanti. Ada ya. Okey, mungkin kita nak bagi pembuka bicara ataupun kita panggil appetizer lah sebelum Dr. Adibah masuk pada malam ini. Boleh kita jemput tetamu kita untuk berkongsi dia punya kisah. Dr. Hafiz, saya plan masa Dr. Adibah nanti. Dr. Adibah akan No panggil. problem. No Yeah. problem. Dr. Adibah pun boleh handle. Okey. So jadi without further ado, insyaAllah saya terus menjemput Dr. Adibah. Most welcome. Continue the program. Silakan Dr. Adibah. Okey. Terima kasih pada Dr. Hafiz. Terima kasih untuk Coach Ijan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir, kepada Cik Puan MC kita sebentar tadi. Tak nampak video dengar suara je tadi MC kita. Kepada semua VIP yang berada pada malam ini, mungkin ada datin-datin, okey, tak tersebut namanya, kepada pengerusi, timbalan pengerusi serta semua ahli-ahli Puspanita yang ada di sini. Dan special malam ni sebab ada durinya ada satu je. Yang lain semua penuh bunga dekat sini. Tapi tak apa. Duri berbisa ni dia ada ilmu hebat yang insya-Allah anda kena tag betul-betul orang Kedah ni. Tag betul-betul dengan Dr. Hafiz sebab saya jauh, saya dekat JB. Tapi insya-Allah bila anda tag betul-betul dengan Coach Ijan dekat Penang dan juga Dr. Hafiz dekat Kedah, insya-Allah kita akan bantu anda. Kalau anda yang ada apa-apa masalah di sini, kami akan cuba sebaik mungkin insya-Allah. So terima kasih sekali lagi pada Dr. Hafiz. So malam ni sebenarnya apa yang saya nak share ni adalah mengenai pengurusan berat badan lah, pengurusan kesihatan Okay, sekejap saya cuba tengok. Ijan dah allow tak saya untuk share? Dah doktor? Dah Okay, satu saat. Okay. Okay tak Ijan? Clear Ya, clear doktor. Okay. Nampak full screen tak? Sebab saya punya Tak doktor. nampak full screen Tak, kita nak yang di aduannya. Swap display. Okay, saya swap. Okay. Sekejap Sebab guna dua monitor ni saya tukar sikit setting dia. Okay. Okay kan Hafiz? Sekejap. Ya. Okay. So malam ni tukar setting sikit. Okay. Kita nampak dekat situ MDY Irni ada angkat tangan. Adakah nak cerita something ke? Dia nak tanya apa-apa? MDY Irni. Tak ada Ada, silakan. Sorry Dr. Adibah. Okay, it's okay, tak apa. So malam ni sebenarnya kita nak berkongsi lah. Jadi malam ni saya tak nak panjang-panjang mungkin saya punya presentation ataupun perkongsian ni cuma lebih kurang dalam setengah jam Dan saya akan buka kepada sesi QA kalau ada siapa nak bertanya. Sebabnya ini adalah secara superficial ataupun secara ringkasan saja. Ni apa yang kita nak bincang ni sebenarnya 7 hari 7 malam pun tak habis sebenarnya. Tapi hari ni cuma introduction supaya kita semua buka minda jadi kita boleh nampak sebenarnya what will be the next step. Tu tujuannya hari ni. So saya tak akan cerita penuh semua sebab kalau tak habis So apa yang mula-mula Dr. Hafiz approach saya kita nak buat program ini adalah bersempena dengan World Obesity Day yang jatuh pada 4 Mac baru-baru ini. So 4 Mac baru-baru ini Hari Obesiti Sedunia. So kita masalah obesiti ataupun masalah berlebihan berat badan ni sebenarnya dia bukan di Malaysia saja. Dia berada di seluruh dunia dah. So kalau kita tengok Malaysia ni dalam statistik kajian menunjukkan negeri yang paling tinggi dia punya kadar obesiti dia adalah Putrajaya. Dan dikaitkan kenapa? Sebab Putrajaya ni dikatakan hidup dia, lifestyle dia adalah hektik ataupun sentiasa sibuk. Mungkin orang tak sempat nak jaga makan dan sebagainya, stress level tinggi menyebabkan tinggi kadar obesiti. Tapi Malaysia, secara keseluruhan Malaysia, kalau di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang pertama. Malaysia
Berbanding dengan di Taiwan, China, Thailand, Sri Lanka, semua kita berada di tangga pertama, membesar sebagai johan. Tetapi di seluruh dunia, ranking yang nombor 1 untuk masalah obesiti ni adalah US. So balik pada cerita dekat Malaysia, kita punya problem global city ni dah turun juga kepada Malaysia, dan kita kena tepuk dada tanya diri kita ni. Kita dah cukup tak kita punya senjata kita ni nak melawan ni? Sebab bila kita follow je arus semasa, bila kita follow saja apa yang berlaku sekarang ni, memang kita akan terjebak juga dalam statistik obesity. Okey, oleh kerana talk kita ni secara online, jadi saya tak boleh nampak anda semua seramai 50 orang dekat depan saya ni macam mana keadaan rupanya. Kalau biasanya semasa musim yang bukan pandemik COVID-19 sebelum ni, saya akan buat talk secara berdepan, tour, katakan saya buat tour ke Kedah ataupun tour saya punya trip saya ke Penang, saya akan jumpa anda secara berdepan, offline class. So bila jumpa berdepan, biasanya saya akan timbang, saya akan ukur, saya akan tengok you punya shape. Sebab bila kita tengok muka seseorang, kita dah boleh tahu dah sebenarnya apa yang ada dalam peti sejuk dekat rumah dia. Okey, saya bila tengok badan ataupun bentuk wajah seseorang, kita dah boleh tahu apa yang ada dalam plate makanan dia. So kita punya wajah, cuba tengok muka masing-masing. Ada tak cermin dekat depan? Siapa yang ada dia punya tulang rahang dia? Nampak tak rahang kita dekat tepi ni kan kita ada jaw. So rahang kita ni kalau dia serata, sama rata je dengan kita punya leher kita, maknanya ada pengumpulan lemak-lemak yang tak diperlukan. Cuba tengok. So rahang dia kena prominent. Macam rahang Dr. Hafiz. Dulu Dr. Hafiz pun tak ada rahang juga. Sekarang ni sejak lepas buat program baru nampak. Runcing. So cuba tengok rahang masing-masing. Orang perempuan kita boleh sorok sebab kita pakai tudung. Kan kalau nak ambil gambar kan tarik lah supaya tak nampak lemak-lemak dekat sini. Ataupun nak sorok ni pakai jubah besar-besar. Tapi bawah jubah tu perut berlipat-lipat. Saya tak kata dekat orang lain. Ni saya sendiri dulu juga yang dah lalu tempat yang sama mereka yang ada masalah obesiti. Ambil gambar macam-macam ada post dekat tepi lah, duduk sorok belakang orang supaya tak nampak bentuk badan kita. Tapi sampai bila kita nak tipu diri sendiri? So pada malam ini saya nak anda buka minda, buka dada. Accept, terima bahawa badan kita ni ada masalah. Ada something wrong somewhere yang tak kena. Bila kita terima yang badan kita ni nak berubah, macam Dr. Hafiz cakap tadi, barulah kita boleh berubah. Okay, so set. Tukar dulu kita punya minda kita, letak mindset yang betul, insyaAllah kita akan boleh jalan dengan smooth. So tengok kita punya senjata kita macam mana. Adakah senjata kita cuma pistol kecil macam gini je? Ataupun kita ada cukup senjata? Bazooka lagi So tujuan saya, tujuan kami pada malam ini adakan sesi ni adalah untuk memberi anda persediaan, memberi anda senjata, memberi anda ilmu supaya kita boleh fight masalah global city ini. Okay, that's why yang penting sekali adalah ilmu. Ni adalah surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah tidak mungkin disamakan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Maksud saya, kalau kita nak berjaya dalam apa-apa program, dalam apa-apa masalah pun kena ada ilmu. So this is a platform ataupun sesi yang betul yang anda semua berada di sini lebih kurang sejam ni, insya-Allah untuk dapatkan ilmu supaya kita dapat guna. Okey, bukan ilmu sekadar disimpan untuk diguna. Okey, cuba tengok soalan ni. Saya nak anda semua angkat tangan. Saya tak nampak you all semua off kan kamera kan. Siapa di sini yang ada masalah-masalah yang saya listkan dekat sini? Bangun pagi dia rasa tak fresh, ada yang ada sakit sendi, ada yang tak boleh solat sempurna, tak boleh sujud mungkin dah 10 tahun dah solat atas kerusi, ada tak? Ada tak daripada anda dekat sini yang sentiasa ada masalah alahan, bersin ataupun yang tak dapat zuriat dah 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun kahwin tapi masih belum dapat anak?
Ada tak yang selalu ada masalah nak berfikir ni? Kita panggil brain fog. Dia cuba nak recall lah nama ke, nak recall tempat apa yang dia buat ke, dia tak ingat. Susah nak berfikir Ataupun selalu lapar. Dah breakfast pukul 8, pukul 9 tu dah rasa lapar. Krok dah lapar. Okay, sentiasa lapar. Baru lepas makan dah lapar. Atau tak ada nafsu. Maksud saya nafsu antara suami dengan isteri. Tengok suami pun tak ada apa-apa rasa. Tengok isteri pun tak ada apa-apa. Something wrong. Ada benda tak kena tu. Ataupun ada tak dekat sini yang dah buat macam-macam. Tapi berat badan tak turun-turun. Malah tetap naik. So ni adalah soalan-soalan yang saya nak anda tanya diri sendiri. Supaya kita sedar. Okay? Kalau kita tak tanya, kadang hidup kita terlalu laju. Kita tak sedar. So apa yang penting, saya nak supaya anda semua fahami, hayati dan tolong apply ilmu yang kita akan dapat pada malam ni. Saya akan sentuh sikit apa maksud obesity, kenapa obes, adakah semua orang obes ni tak sihat? Ni soalan ni kena fikir. Adakah orang yang kurus tu semuanya sihat? Konsep calorie in, calorie out. Saya nak anda faham tu konsep calorie. Dan kenapa diet saya selama ini gagal? Saya rasa ada dekat sini anda yang memang dah pernah cuba macam-macam jenis diet. Ada yang pernah cuba diet yang ekstrim. Ada yang cuba diet yang Google, pakcik-pakcik Google dekat YouTube semua. Ada. So kenapa selama ni saya gagal, cuba tanya tu. Dan kenapa result darah saya masih tak normal? Walaupun berat badan dah turun. Kita dah buat macam-macam jenis diet. Yes, berat badan dah turun 5 kilo, 10 kilo. Tapi bila kita test darah kita, cek darah, result darah, masih lagi kolesterol tak turun. Masih lagi kencing manis, HbA1c kita tak turun. Masih lagi hati berlemak. Kenapa? So inilah antara benda-benda penting yang kita nak dengar pada malam ini. Dan insyaAllah saya nak anda tumpukan perhatian. Kalau ada apa-apa masalah, tolong tanya. Kalau ada soalan-soalan yang agak privacy, boleh PM saya atau Coach Ijan atau maybe boleh PM Dr. Hafiz. Kalau segan nak tanya dekat depan sini. Okey, ni adalah saya letak antara keratan-keratan akhbar, masalah-masalah obesity. So jangan anda pandang tak cakna. Jangan anda pandang ringan sebab masalah obesity ni dia berkaitan dengan masalah coronavirus. COVID-19 adalah suatu jangkitan yang pandai diambil peluang. Orang-orang yang ada masalah obesity, biasanya dia akan ada masalah radang dalam badan. So bila ada masalah radang dalam badan, dia akan efek sel darah putih, dia akan efek gula dalam darah, dia akan efek kolesterol dan semua ini akan menyebabkan jangkitan COVID-19 menjadi lebih teruk. So kalau tengok dekat statistiknya dulu kita kata statistik kalau ada 3 orang dalam satu bilik mesti ada seorang yang masalah obes. Tapi lately sejak 5 tahun lepas statistik tu dah jadi 2 in 1. Maknanya kalau ada 2 orang dalam satu bilik, salah seorang tu mesti dia ada masalah overweight atau obesity. Cuba tengok orang sebelah kita. Kalau orang sebelah kita tu badan dia mantap, maknanya kita lah yang ada masalah either overweight atau obesity. Ada banyak keratan akhbar saya tahu anda selalu baca benda ni. Tapi adakah kita baca sekadar baca ataupun baca kita ambil letak dekat hati kita dan kita nak berubah. Dekat sini saya rasa seramai 60 orang ni, majoriti saya rasa semuanya adalah wanita. Wanita ni bila dengar satu-satu program kesihatan yang melibatkan aerobik, yang melibatkan zumba, yang melibatkan exercise, memang wanita lah yang paling semangat sekali, betul tak? Tapi perasan tak kita, saya tak cakap orang dekat sini, mungkin orang dekat Zimbabwe, dia aerobik bukan main lah, zumba. Lepas habis zumba, dekat atas zumba bangunan tu, dekat bawah turun tu ada mamak jual roti canai. Bila zumba ni letih, kita berpeluh, kita letih, kita akan jadi lapar. Betul tak? So bila lapar, turun dekat kedai mamak bawah tu, mamak roti canai 2. Oh mamak, saya nak teh tarik 1, nasi lemak 1. So
beat the purpose dah. Exercise tadi bukan main lah, Zumba apa semua dah bakar 200-300 kalori. Tiba-tiba you makan pula benda-benda yang okay, tahu sama tahu. So ni adalah masalah kita. Tak salah exercise, tetapi ada certain strategi. Sebab itu tajuk, cuba tengok tajuk kita pada malam ini, strategi. Itu yang kena belajar. Tak salah nak makan roti canai tak bersalah, nasi lemak tak bersalah, tetapi salahnya adalah strategi kita. So this is the night where you all akan dapat satu ilmu di mana kita nak belajar tentang strategi untuk mendapatkan kesihatan terbaik, insya-Allah. Okey, ni adalah juga keratan-keratan akhbar. Memang antara lelaki dengan wanita, memang wanita lebih cenderung untuk ada masalah berat badan. Okey, disebabkan masalah hormon dan sebagainya. Tetapi lelaki pun kita tak tolak tetapi di Malaysia dia punya percentage untuk masalah obesiti ni adalah lebih kepada wanita. Okey. Saya terus pergi kepada definisi obesiti. So biasa bila kita kata obesiti, akan terus terlintas dekat otak kita BMI, betul tak? Body mass index. So memang kita as a standard ukuran, kita memang ukur obesiti dengan BMI. Maknanya bila kita timbang, kalau BMI kita bawah 18, kita kata underweight. Kalau lebih daripada 24, kita kata overweight. So BMI, body mass index ni kita ambil ukuran berat dalam kilogram dan bahagi dengan tinggi meter square. Okey. Tetapi BMI ni selalunya dia tak accurate ataupun dia tak tepat. So that's why kalau dalam program ini, kalau pergi ke mana-mana jumpa anda semua, saya akan bawa Karada scale. Dan dekat klinik Dr. Hafiz pun anda boleh pergi timbang sebab ada Karada scale yang lebih tepat yang boleh tahu sebenarnya selain daripada BMI ada parameter lain yang lebih tepat. Contohnya kita ada muscle percentage, lemak punya percentage, kita tahu visceral dengan subcutaneous, kita tahu juga indeks umur badan kita, dan itulah sebenarnya yang lebih tepat untuk kita tahu tentang badan kita. So kenapa BMI ni tak tepat? Sebab BMI ni, berat ni yang kita tengok formula dia berat ni, dia mengambil kira lamsam sekali berat sama ada berat lemak ataupun berat otot. So kalau orang tu orang yang memang lemak dia banyak dalam badan, of course lah BMI dia jadi lebih. Tetapi kalau kita contohnya bodybuilder, dia bukan lemak banyak tetapi dia ada muscle yang banyak, otot. Kan dia bina otot. So bila dia bina otot banyak, BMI dia pun akan jadi tinggi juga. Sebab BMI ni dia lamsam sekaligus lemak ataupun otot. So we need to differentiate. Kita kena bezakan. Sebab orang yang sihat ni adalah sebenarnya orang yang percentage lemak dia lebih rendah daripada otot dia. Okay. So cuba tengok ni. Ini keadaan yang kita panggil skinny fat. Ataupun kita panggil TOFA. Thin outside, fat inside. So dua-dua BMI dia sama. Orang ni dua-dua ni sama, tetapi body fat yang ni lebih tinggi. Nampak tak? So, bila body fat yang ni lebih tinggi, maknanya risiko dia untuk mendapat penyakit metabolik dan sebagainya, yang ni adalah lebih tinggi. So, ingat walaupun kita kurus, kita tak semestinya sihat. Sebab mungkin kita kurus tetapi lemak banyak dekat dalam sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. So strategi untuk badan kita ni sebenarnya adalah strategi untuk mendapatkan kesihatan terbaik. Tetapi the best is actually kita nak badan yang kurus, tetapi kurus secara sihat. Kita nak slim, kita nak fit dan kita nak healthy, kita nak sihat. Okay, so bukan sekadar kurus tetapi badan kita tak sihat. Itulah aim kita. Tapi the best is actually adalah kita cek darah. So siapa dekat sini saya nak tahu, cuba komen dalam chat box, saya nak tahu siapa yang memang every year dia cek darah dia. Maksud saya dia pergi klinik Dr. Hafiz ke, klinik mana-mana ke,
Dia pergi, dia check darah dia, dia ambil result lipid, kolesterol, dia check fungsi hati. Boleh tak komen dalam chat box? Saya nak tengok siapa yang memang every year dia buat, annually. Ada tak? Cuba komen kalau ada, buat satu. Tak ada? Tak. Okey, orang lain ada tak? Siapa yang memang buat every year, komen yes. Yes, yes, yes. Ada tak? Satu. Oh yes, very good. Asma, okey, satu. Yang lain tak ada okey. Satu, bagus Ju. Okey. So maknanya ada lah yang buat Ada yang buat, very good. Ada yang buat. Bagi yang belum buat lagi, saya nak anda setiap tahun at least ada sekali blood taking. Yang ambil darah dekat sini macam gambar ni. Okey. Boleh buat dekat klinik Dr. Hafiz ataupun BP lab dan sebagainya. Sebab apa? Sebab result darah ni dia tak pernah menipu. Okay. Tapi bila kita ambil result darah pun kadang-kadang kita tak tahu nak translate, nak baca apa maksud dia ni. Kadang-kadang tak sempat, doktor busy kadang-kadang tak sempat nak explain. Kalau kita ambil dekat lab, dekat BP lab ke mana, kadang-kadang tak sempat, kita tak tahu So dalam tim kami memang kami sediakan kepakaran untuk baca result darah anda. So siapa-siapa yang dah ada result darah pada malam ni boleh forward pada Coach Ijan atau pada Dr. Hafiz. InsyaAllah kami akan cuba bantu untuk tengok apa sebenarnya masalah anda. Siapa yang belum lagi pernah ambil result darah, doktor saya 5 tahun lepas ambil masa bersalin. Fail. Tolong pergi ambil terus esok. So once dah dapat result darah, terus forward pada Dr. Hafiz atau Coach Ijan, insyaAllah kita akan bantu. Okey, apa yang menyebabkan masalah obesiti ni? Cuba tengok. Adakah sebab jin kita? Bukan jin afraid, genetik. Ada orang kata, doktor, saya genetik saya mak, ayah, datuk, nenek, moyang, monyet. Bukan monyet lah, miot saya. Semuanya gemuk, doktor. So that's why saya pun masalah overweight juga. Adakah masalah jin? Adakah masalah poor diet? Adakah masalah kehidupan kita yang terlalu tak ada physical activity? Adakah sebab kita mengandung, banyak kali mengandung, sebab itulah saya ni gemuk, doktor? Adakah sebab tidur? Adakah sebab minuman-minuman yang high sugar? So, saya tak pasti mana satu sebab pada diri anda, tetapi these are the reason, antara contributor ataupun penyebab kenapa badan kita ada masalah. Ada masalah berlebihan berat badan atau kurang berat badan, inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa badan kita tak sihat. Kalau kita tengok dulu-dulu, orang zaman dulu, dia ambil gula lebih kurang dalam 2-3 sudu saja sehari. Tapi kalau sekarang ni boleh bayang tak berapa sudu kita ambil gula sehari, gula putih. Dan gula putih ni bukannya gula yang kita nampak, yang kita kacau-kacau dalam air itu saja. No, not only that sugar. Tetapi yang lebih bahaya adalah gula tersembunyi. Perasan tak gula tersembunyi? Beza kan kita makan buah sebiji, apple, dengan kita minum jus apple. Lain tu, ada beza dia tu. Okey, saya ada juicer, doktor. Saya memang tiap-tiap pagi saya blend apple. Saya memang minum jus apple. Saya blend, saya ambil dia punya air dia. Juicer tu dia akan asingkan fiber dia, jadi saya minum jus tiap pagi. Very good, bagus. Tetapi bagi anda yang beli jus-jus dalam botol tu, be careful. Doktor, saya memang setiap pagi sebelum anak saya pergi sekolah, saya akan tuangkan orange juice dalam segelas dia yang beli dekat kedai lah, brand apa-apa, Twister ke apa semua, that one be careful. Yang tu adalah concentrated fructose ataupun gula. Dan benda itulah sebenarnya yang menyebabkan masalah kepada badan kita. So ni adalah antara ilmu-ilmu yang kita akan belajar. Jadi saya akan laju sikit sebab kita dah agak lewat. So isu kesihatan ni adalah isu yang tak pernah settle sejak dari dulu. Dan sebab itu jugalah kami memang betul-betul istiqomah untuk fight, untuk bantu anda dalam masalah kesihatan. Okey, perasan tak kita pernah baca tak berita-berita gini? Those are news yang tiba-tiba mati secara mengejut ataupun selebriti-selebriti kan kita selalu dengar kan. Steve Jobs, siapa yang guna iPhone mesti tahu Steve Jobs. Beliau meninggal sebab pancreatic cancer. Okey, siapa kenal Kelly Preston? Kalau saya sebut Kelly Preston jarang orang kenal, tapi kalau saya sebut John Travolta mesti kenal. This is wife John Travolta.
So beliau meninggal sebab breast cancer. So ini adalah antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kita punya lifestyle kita. Dan untuk tahu, untuk faham tentang penyakit ni macam mana dia boleh menyebabkan badan kita rosak, kita kena kenal diri kita. So setakat mana kita kenal diri kita, itulah sebenarnya yang kami professionals yang ada dalam tim ini bersama dengan Dr. Hafiz dan pakar-pakar yang lain lagi, lebih kurang dalam 15 hingga 20 orang, kami akan guide anda untuk kenal diri sendiri. Sebab saya tahu kadang-kadang ramai daripada kita yang nak berubah. Ramai daripada kita yang nak sihat tetapi kita stuck. Betul tak? Kita stuck, kita buntu, kita tak tahu macam mana lagi nak buat ni. So ini adalah satu peluang, you all grab betul-betul peluang ni sebab kami menyediakan jalan ataupun laluan yang insya-Allah anda akan nampak a clear pathway dekat hujung terowong tu nanti insya-Allah. Okey, dan banyak penyakit dekat muka bumi ni, bermacam-macam penyakit. Dan dia adalah kaitan sama ada dengan stres yang menyebabkan penyakit-penyakit ini ataupun most of the penyakit tadi dia punya root cause ataupun penyebab dia adalah radang ataupun kita panggil inflammation. So inflammation inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa badan kita rosak. Okay, so lifestyle disease, chronic inflammatory disease ni sebenarnya penyakit-penyakit kita yang ada sekarang ni, kanser, kencing manis, darah tinggi, penyakit kolesterol, high kolesterol, penyakit-penyakit masalah berkaitan dengan obesity, penyakit paru-paru dan sebagainya. Kebanyakannya adalah disebabkan oleh lifestyle kita. Dan banyak kajian-kajian bagi siapa yang suka baca kajian, paper-paper, anda boleh tengok kajian dah banyak buat yang mengaitkan ini adalah penyakit yang berkaitan dengan kita punya gaya hidup kita. So cuba muhasabah balik, tengok gaya hidup kita, tengok apa makanan seharian kita, tengok apa makeup yang kita guna, perfume yang kita guna, jenis-jenis fast food macam mana biasanya kita guna, stress level kita, tidur kita, semua itu akan membawa kepada masalah-masalah radang ataupun inflammation dalam badan kita. Okey, termasuklah juga apa yang kita makan ni dia akan menentukan bakteria baik dengan jahat dalam usus kita. So tentang bakteria baik jahat ni kita akan terangkan dengan lebih detail. So dalam tim kami juga ada pakar usus. Dr. Zul, suami saya adalah pakar usus yang akan bagi juga pendedahan bila anda join program ni nanti. Kita akan bagi juga pendedahan apa itu masalah usus, masalah-masalah GERD, gastrik, kanser-kanser usus dan sebagainya. InsyaAllah anda akan dapat ilmu tu juga. Okey, so bila kita tengok salah satu kesan yang kita tengok bila kita ada masalah dekat dalam. Ada orang kata, dia kata doktor, tak apa doktor, saya memang dah eat clean, saya dah jaga semua saya dah jaga makan saya semua. So tapi bila tengok dia punya badan dia perasan kenapa saya nampak lebih tua daripada umur saya. Orang tu perasan. This is what we call as premature aging. Dan orang yang lebih tua daripada umur tu biasanya mesti ada something wrong dekat dalam kita. Ada saya pernah baca satu paper, satu kajian menunjukkan 90% daripada populasi kita, kebanyakan masyarakat dekat Malaysia ni, mesti ada satu parameter dalam result darah dia yang tak normal. Walau macam mana sihat dia pun, walau macam mana baik dia punya masalah kesihatan dia ni, dia rasa macam mantap, fit, mesti ada satu, contohnya HDL dia ke, LDL dia ke ataupun uric acid dia ke, mesti ada satu result darah dia yang tak normal. So yang tu insya-Allah yang kita akan bantu. Okay, so saya just highlight beberapa penyakit-penyakit yang biasanya berkaitan dengan lifestyle kita, masalah usus, ulcer, gastrik, sampai pecah, sampai kena jahit balik kita punya ulcer kita. Okay, ni adalah usus polips. Ramai orang ada masalah polips yang dia tak sedar. Dan benda ni akan bagi impact pada digestion. Kadang-kadang orang polips ni tak perasan. Kadang dia rasa macam angin-angin saja, kadang rasa macam sebu. So ni ada masalah dengan penghadaman juga. Yang insya-Allah kita akan bantu juga dalam program ni. Ataupun kanser, sampai kena
buang, kena sambung, kita pasang bag dekat luar, okay? Ataupun breast cancer, okay? Ni juga adalah lifestyle disease, gaya hidup kita yang menentukan. Kencing manis, this is kaki kencing manis. Kalau dah sampai ke tahap ini, maknanya biasanya goodbye lah. No choice, memang kena potong. So siapa yang ada masalah kencing manis, tolong jaga. Jangan sampai ke tahap yang sudah kritikal yang dah tak boleh nak buat apa. Sampai ke tahap diabetic nephropathy yang kena dialysis. Ini juga masalah-masalah yang berkaitan dengan radang yang ada tis-tis dekat belakang ni. Kalau kita perasan, appendicitis, arthritis, semua ni adalah penyakit yang berkaitan dengan radang ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan gaya hidup kita. Sakit sendi, frozen shoulder, lemak dekat sekeliling mata, cuba tengok ada tak biji-biji lemak dekat mata kita? Ni juga adalah berkaitan dengan dyslipidemia ataupun masalah kolesterol yang tak stabil. Masalah ketidaksuburan, okay, masalah fibroid, okay, yang berkaitan dengan cyst. Ini semua adalah kaitan dengan gaya hidup kita, cara pemakanan kita, keradangan dalam badan kita dan sebagainya. Okay, saya just tunjuk secara sekali lalu. So secara detail nanti radang ni kami akan explain bila anda masuk ke sesi-sesi talk selepas ini. Ini adalah secara sekali lalu ataupun secara ringkas saja. Okay. So untuk obesity ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan overweight ni, ia memang ada kaitan dengan keradangan. So ni yang kita nak tackle ni. Okay, jap Okay, cuba cubit, cuba pegang ni dekat sini, dekat perut masing-masing. Ada tak? Ada tak? Kalau kita boleh cubit kita punya perut kita ni dekat belly fat ni, maknanya memang ada lebihan lemak. Kalau normal dia lebih kurang dalam 0.5 cm tu normal lah, sikit je sikit je kita cubit pun sikit je. Tapi kalau sampai 2 cm, 2 inci, cm. 2 inci kita cubit tu, maknanya memang berlebihan lemak ataupun belly fat. Okay. So ini adalah masalah hormon. Kalau wanita biasanya memang masalah hormon. Dan masalah hormon ni kaitan dia sama ada kita underweight ataupun kita overweight. Hormon ni memang dia akan mengganggu sistem badan kita. Pernah tengok tak orang lelaki? Ni orang lelaki tau yang ada breast. Ini kita panggil gynecomastia. Ni juga masalah hormon di kalangan orang lelaki. Estrogen dia yang terlalu tinggi. Sebetulnya orang lelaki ni testosteron dia tinggi. Tapi ada setengah orang lelaki yang lifestyle pemakanan dia suka makan benda-benda radang dan sebagainya menyebabkan ada masalah ni. Okay, ataupun masalah botak, alopecia kita panggil botak. Dan masalah rambut gugur ni bukan saja lelaki, wanita juga. Dan ini memang ada kaitan dengan masalah hormon juga. So apa dia program yang kami nak bantu anda ni untuk strategi ni? Kita panggil pemakanan anti radang. So program ini adalah selama lebih kurang 42 hari. Kita panggil anti-inflammatory diet ataupun hormon diet. Di mana program anti radang atau anti-inflammatory diet ni dia adalah satu program yang holistik. Dia adalah satu program yang menyeluruh. Maknanya bukan saja pemakanan tetapi dia ada juga guidance, consultation daripada medical professionals dan juga blood result. Kita akan tengok anda punya blood result untuk optimizekan macam mana. So program yang menyeluruh dan dibantu oleh pakar-pakar special bukannya program yang anda buat saja-saja dengan suka-suka tengok YouTube ke semua. No. This is actually a real program reality yang anda berdepan dengan pakar-pakar yang akan bantu untuk pantau anda insya-Allah. Okey, selama 42 hari. Okey, nanti kita akan explain dengan lebih detail. Okey, jangan risau sebab nanti Coach Ijan, Dr. Hafiz akan explain dengan lebih detail selepas talk saya nanti. Dan tim kami terdiri daripada pakar fiziologi, saya pakar fiziologi. Kami ada pakar bedah, surgeon, Dr. Zul dalam tim kami. Kita ada physician juga. Kita ada microbiologist, kita ada radiologist, Dr. Nip Munira, Dr. Johara.
Kita ada oftalmologis Dr. Raihan, ada pathologis Dr. Ali, psychiatrist Dr. Umi Azlin, kita ada general practitioners Dr. Hafiz, Dr. Hamah dan sebagainya. Kita ada pharmacist, dentist, food chemist, gym instructor dan coach-coach yang ramai, termasuklah coach Ijan yang memang dah bantu ramai orang untuk sihat. Okay. So, ada soalan tak setakat ni? Saya tengok dalam box sekejap jangan percaya dengan ubat-ubat kurus. Bagus Azmar. Very good. Jangan gadaikan nyawa anda dengan ubat-ubat kurus. Pastikan dapat nasihat daripada pakar dan pakar mesti pakar bertauliah. Bukan pakar yang sekadar letak je DR dekat depan. No. It has to be the real pakar, memang doktor yang buat research, memang doktor yang ada medical degree, itu adalah pakar yang anda kena rujuk. Okey, bukan sekadar pakar yang suka-suka letak DR saja dekat depan. InsyaAllah dalam tim kita memang ada ramai profesional yang akan bantu anda. So kalau anda selama ni follow diet yang kira kalori, saya nak bagi tahu bersedialah untuk gagal. Sebab kalau anda calculate kira kalori saja tanpa ambil tahu tentang micronutrients ataupun kandungan zat dalam tu, anda akan gagal. So inilah yang kita akan bantu anda dalam program nanti untuk identify apa sebenarnya teknik yang terbaik untuk anda combinekan pengiraan kalori dengan phytonutrients ataupun nutrisi dalam makanan. InsyaAllah anda akan dapat ilmu ni. Ini adalah contoh-contoh makanan yang kita akan makan dalam program ni. So anda akan diberi resepi, menu dan anda juga akan diberi guidance kenapa. Bukan sekadar tengok, boleh makan Vietnamese roll. Kenapa boleh makan? Apa yang ada dekat dalam kita akan ajar. Penting boleh makan rupanya pineapple. Ingatkan orang gastrik tak boleh makan. Kita akan beritahu kenapa, apa benefitnya pineapple. Apa rahsia yang ada dalam pineapple. Apa fungsi bromelain enzim yang akan bantu usus kita. So semua ini adalah berdasarkan kajian-kajian dari pakar yang memang ada dalam tim kami. Okay, so ini adalah antara latihan-latihan ataupun sesi-sesi sharing ataupun guidance yang kami akan bagi dalam grup nanti insyaAllah bila anda dah start program nanti. Okay, saya rasa tu saja kot untuk setakat ini. Ini adalah antara program-program yang kami buat secara offline. Kalau insyaAllah kalau ada rezeki bila habis pasar-pasar sibuk ni, nanti insyaAllah saya akan turun ke Kedah atau ke Penang. InsyaAllah kita akan jumpa. Boleh tak ada masalah. Okay. Dekat gym, kami juga buat aktiviti dekat gym. Kami ada coach, Coach Noreha juga yang akan boleh bantu untuk program ni. Okay, InsyaAllah saya rasa saya boleh jemput salah seorang daripada partisipan, Nadia untuk berkongsi. Okay. Apa pengalaman beliau sepanjang beliau bersama kami dalam program ni dan apa positive impact. Saya nak Nadia onkan mic. Nadia boleh? Nampak nama dah ada tu. Silakan Nadia. Nadia dah ada kan? Okey. Dah boleh dengar kan? Yes. Okey Nadia. Okey. Assalamualaikum semua. Doktor. Pak Habak. Nadia on kamera tak? Nadia on kamera tak? On? Nampak tak? Sekejap saya nak tengok. Okey nampak. Allah. Lama tak nampak. Cantik. Alhamdulillah. Okey. Sila. Okey. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sebab sudi dengar my humble testimony. Okay, so saya terus go through the before and after lah. So first thing sekali saya realise bila saya join this program, nombor satu ialah tidur lena lah sebab sebelum tu saya bagi tahu history dulu. Saya sebenarnya ada masalah kencing manis, diabetik memang tinggi. Sebenarnya saya tak plan pun nak buat blood test. Sebenarnya pergi jumpa doktor masa tu sebab saya ada masalah constipation. Lepas tu dekat perut ni, dekat abdomen, dekat bahagian atas ni dia rasa macam keras tau, macam berketul kan. Lepas tu then doktor tu cakap why not we do a blood test. So saya pun macam okay. Then buat blood test. Then bila dah dapat result tu memang terkejut lah. And saya punya bacaan gula dalam darah tu sampai 18.3.
saya macam in denial at first, macam tak boleh terima lah, macam aku ni macam muda lagi, kenapa macam dah ada penyakit macam orang-orang tua punya penyakit kan. Sorry lah sebab skeptical a bit, right. Lepas tu lepas dah jumpa doktor balik, doktor tu explain dan dia cakap kat saya, I don't think diet and exercise can help to reduce the sugar in blood, right. So memang betul-betul dimotivate and sakit hati, memang sakit hati dengar dia cakap macam tu. So then after that jumpa orang semua sampai ada cousin saya kenalkan saya dengan program ni. Then okay lah, memang saya rasa memang skeptikal macam diet ni memang mesti kena berlapar, ikat perut. Diet ni mesti ikat perut, tapi program ni sebenarnya tak boring. Dia actually macam tak, kita bukan yang kena berlapar pun, macam-macam boleh makan sebenarnya. Kita je skeptikal, right? Sebab kita tahu, sebenarnya kita tengok YouTube semua tahu benda ni kena kurang makan, ni boleh ambil, tu tak boleh ambil. But do we really know what is the magic behind? Macam tu. So bila kita ada ilmu dan kita ada guidance, and also, of course when we join this program, we are in the correct circle, group of people, right? Then memang benda ni memang yalah, it's holistic, right? Nombor satu, of course kita nak cantik, kita nak kurus, but this one kita akan dapat rasa sihat. Okay, selalunya orang kata rasa sakit, sakit kaki lah, sakit tu lah, sakit ni, tapi sekarang ni yang paling best tu kita rasa sihat. We will feel more energetic. Okay, so first kali yang saya realise bila saya join this program, tidur lena. Dulu tak tidur lena sebab kerap bangun malam nak buang air. Okay, sekarang once kita dah ikut pemakanan yang betul, memang saya dapat rasa quality sleep. Memang tidur nyenyak, and then badan kita rasa ringan. Bukan ringan, memang rasa ringan sebab kita rasa macam badan kita ni macam bersih kan. Lepas tu lagi satu, improve digestion and defecation sebab saya ada masalah buang air besar juga. Sebelum ni saya ada constipation dalam macam 5-6 hari baru saya pergi ke toilet sekali. 5-6 hari sekali. Really bad. Okay, lepas tu memang dalam seminggu tu, sebab dia program 42 hari macam doktor cakap, so dalam seminggu tu dah boleh ada perubahan. So saya dah improve 2 kali sehari. Memang best lah, right? Lepas tu then kebetulan saya start program ni last year, which is 2 weeks before Ramadan. Then saya start, berat saya 72 kg. Then bila saya start 2 weeks Ramadan, dia dah turun 2 kg. Dia main-main antara 70 hingga 60 kg. 69 kg. So memang it's a bit tough untuk break that weight punya barrier, right? Lepas tu ni baru 2 minggu. Then lepas 2 minggu saya ambil buat blood sugar dengan coach saya dari Penang, Kak Ijan. Dia ambil blood sugar reading tu, bayangkan daripada ni non fasting tau, daripada 18.3 turun ke 9.6, almost half of the readings. Test ni hanya guna glukometer je lah. Then memang dapat rasakan perubahan dekat perut tu. Dekat perut tu rasa kempis lah, macam ringan lah. Bayangkan dulu kan, kalau nak semayang, kita nak bangun daripada sujud tu, apa yang rasa paling berat? Perut kan, dia macam rasa perut tu tarik turun ke bawah. Then dengan program ni, bila perut pun dah mengempis kan, kita rasa macam fit, badan kita fit, kita nak bangun dengan nak bangun, kita nak duduk lah, apa semua kan, memang betul-betul boleh rasa perubahan. Yang that is the best thing lah about this program. Lepas tu, sorry tak nampak kecil sangat.
Okay, then bulan Ramadan ialah kita tak ada masa nak exercise kan. Saya stop exercise masa bulan Ramadan pun tak ada impact, berat turun. And then saya dapat rasa notice that yang gigi putih sebab dah stop coffee intake. Dia ada juice with the recipe yang sangat membantu untuk kurangkan the cravings for coffee. Then along the way berat badan saya pun turun dari 69 ke 66 kg. So sebelum ni saya tak pernah merasa berat badan below 70 kg. Then masa raya tu memang seronok lah. Dah capai ideal weight kan. So still a lot need to improve. Then saya nak tambah sikit, sebenarnya masa saya punya bacaan gula tu tinggi sangat 18.3, sebenarnya saya dah rasa macam kebas-kebas dekat hujung-hujung jari hujung jari kaki dengan hujung-hujung jari tangan ni. Then sebenarnya saya tak perasan tau. Then saya baru je perasan lately, sebenarnya dah tak rasa. Dah kurang sakit kaki dan kurang rasa kebas kaki. Then apa lagi lagi satu, kita rasa positif and saya rasa more fokus untuk complete my work task sebab bila kita join program ni with a good guidance, right, actually kita macam kita actually dia macam aturan hari-hari kita. Maksudnya kita makan pukul berapa, kita tidur dia ada time apa semua. So macam kita punya hari-hari tu, kita punya jadual tu dia lebih teratur. Bagi saya lah lebih teratur. Then apa lagi lagi satu, saya rasa more energetic lah bila nak buat kerja tu. Macam dulu buat kerja dekat dapur, berdiri lama-lama dah rasa letih kan. So sekarang ni macam dah habis buat kerja seharian kat dapur pun, lepas tu rasa macam okay, what's next? Okay, nak pergi mana? Jom kita siap, okay, pergi jalan-jalan. Tak ada masalah. Dulu macam kalau buat kerja tu dah rasa macam tak larat nak tidur, aku nak rest je macam tu. Sekarang tak. Itulah. Puan Nadia nak tanya soalan boleh? Boleh? Ya. Puan Nadia bila buat diet ni struggle tak? Okay, I have to be honest. Awal-awal memang kita rasa macam struggle. Actually yang tu kita punya rasanya kita punya mindset saja. So bila join ni, actually you are not alone. Okay, ada banyak senior doktor semua dalam ni boleh bagi tahu dekat kita, okay, how do you actually boleh prepare makanan ni, macam mana untuk macam ada setengah-setengah benda yang kita kena ambil. So tak ada masalah, kita boleh prepare untuk 1 week punya meal. Yalah, because memang kita rasa macam tak boleh nak buat lah, macam too many things, right, yang you have to take note semua kan. Tapi bila dah ada dalam group ni, of course kita punya coach akan bagi tahu, okay, nak prepare makanan, because lagi satu kita tak boleh stress. Coach Ijan keep on reminding everybody dalam group, jangan stress, tak boleh stress. So she will help. Dia akan tolong kita, dia akan bagi tahu, okay, cara-cara penyediaan makanan sebenarnya boleh je kalau kita nak sediakan untuk seminggu. Dan memang senang lah sebab semuanya bukan main-main cilok je daripada macam doktor kata YouTube ke apa ke, semuanya with guidance. InsyaAllah boleh. Terbaik. Kongsian yang hebat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okay, sama. Okay, tahniah Nadia. Okay. So insyaAllah mudah-mudahan akan istiqamah lagi, dapat target weight yang lagi mantap tu. Saya tahu mungkin Nadia ada lagi dia punya target dia tu, KPI dia tu, insyaAllah. Okay. Ya. Kita jumpa. Terima kasih doktor. Sama Nadia. Okay. Saya just nak tambah sikit yang Nadia bagi tahu tadi tentang buang air besar. So saya dapati ramai yang join program ni sebelum ni, sejak 4-5 tahun lepas lah kami dalam ni, memang ada masalah sembelit.
So bila ada masalah sembelit, kadang-kadang ada daripada kita yang deny. Dia kata, doktor, saya tak ada sembelit doktor. Mula-mulalah masa denial phase dia tu, dia tak berapa nak buat, was-was. Saya tak ada sembelit doktor, saya memang buang air besar setiap hari, dia kata. So saya akan tanya dia, okey, setiap kali you buang air besar, you rasa puas tak? Cuba tanya. Kadang-kadang orang ni dia buang air besar tetapi dia buang sikit-sikit. Macam tarik kambing, macam tarik kambing, buang sikit-sikit, tak puas, rasa macam ada lagi, So kalau anda ada that sensation, rasa tu bila buang air besar yang tak puas, itu adalah kategori sembelit juga, iaitu dia ada perasaan di mana kita tak habis. So just be careful lah, sebab benda ni bila kita sepatutnya yang sepatut dibuang tapi tak dibuang habis, toksin tu dia akan naik balik dalam badan kita. Dan alhamdulillah saya happy tengok Nadia yang daripada masalah constipation, alhamdulillah sekarang ni dah settle. Okay, ramai saya just nak tunjuk satu je, mungkin yang ramai yang kenal Puan Mushidah dekat sini. Sebelum tu saya nak tunjuk yang ni, Cik. Asrul ni dia adalah salah satu kes yang saya rasa memang very special lah, sebab beliau adalah seorang yang memang dah hampir totally rasa macam dah lost dah masa jumpa saya. Dia rasa macam dia dah give up, dia tak tahu nak buat apa. So dia ada dia punya multiple problems dia tu dekat Columbia Hospital dekat sini ni, dah tebal ni file dia tu. Dan dia masa mula-mula jumpa saya, dia hampir dioperate. Doktor dah offer operation untuk dia punya salur darah dekat jantung. Coronary artery dia 2 tu dah tersumbat. So pada masa jumpa saya tak boleh nak timbang dia sebab scale saya maksimum dia 135 kilo saja. Jadi saya terpaksa ambil bacaan ukuran berat beliau daripada hospital, 137 kilo. Dan masalah salur darah jantung yang tersumbat, masalah obesity, masalah gout, masalah lipid, masalah kolesterol tinggi, hati yang berlemak, darah tinggi, masalah buah pinggang. So semua cukup package beliau. Tapi alhamdulillah, sebab program ini, saya rasa anda semua yang ada dekat sini mungkin tak sehebat ni masalahnya. So why not? Why not? Cuba bagi peluang pada badan anda. So this is the real him now. Dia sebelah taman saya je. So almost like every week kita jumpa. Ni adalah beliau sekarang. Dia dah turun about 40 kilos. Okay, 40 kilo. Dan saiz pinggang beliau daripada 50 sekarang ni dah 42. Okay, latest. So alhamdulillah, dan beliau pun memang dah banyak ubat-ubat dia yang dah reduce. Okay, Puan Mushidah, saya rasa ramai yang kenal beliau dekat sini. So masalah obesity juga, dan masalah pada mula-mula jumpa beliau ada masalah tak dapat nak solat dengan sempurna. Tapi alhamdulillah asbab buat betul-betul program ni, masalah result darah yang tak normal, masalah berat badan, alhamdulillah. Masya Allah, kalau tengok pun saya tak payah nak cakap banyak lah. Let the picture say story lah, you can see kan beza dia. Sebelum masa tu memang hebat. Yes, Dr. Hafiz pun kenal kan. So beliau adalah seorang yang very high the determination, disiplin, dan alhamdulillah she deserve this. Okay, keputusan akhir dia. Okay, saya rasa banyak lagi testimoni lain, tapi maybe insyaAllah kita boleh jumpa lagi next time. Saya serahkan balik pada Dr. Hafiz lah, mungkin dia boleh sesi QA, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. Adibah Razak yang kita jemput khas daripada Johor Bahru. Alright, bagi semua yang mendapat something yang berharga pada malam ini, jika anda mendapat something yang berharga pada malam ini, tolong letak di chat room. Chat room tulis 1111. Bagi siapa-siapa yang menerima something ilmu baru pada malam ini, tolong catatkan di chat room 111. Baik, terima kasih banyak Nadirah, terima kasih Izzati, Ju, I am Mas Akilah, terima kasih banyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kami sangat-sangat berbesar hati kepada tetamu yang hadir, especially ahli jawatan kuasa tertinggi Puspanita Negeri Kedah. Saya ingin menjemput kembali Puan Nur Izzati untuk acara yang seterusnya. Silakan Puan Nur Izzati.
Puan Nur Izzati, are you there? Okey, baik. Saya ada sini. Masih ada. Silakan. Okey, terima kasih di atas perkongsian daripada Dr. Adibah tadi. Saya buka dulu untuk QA kot, Dr. Hafiz. Boleh, no problem. Kita ada satu soalan tadi daripada NJD. NJD bertanya tentang masalah batu karang. Adakah benda itu melibatkan pemakanan juga? Ya, so jadi berkaitan juga lifestyle dan pemakanan yang tak betul ke tak, Dok? Macam tu. Alright, saya tulis kat dalam chat room tadi, jawapan singkatnya adalah ya. Jadi Dr. Adibah, sila ada apa-apa komen? Yes, betul lah. Bagi anda yang tanya, memang masalah memang ada kaitan dengan pemakanan dan lifestyle. Dia ada kaitan dengan kita punya berat badan, hormon yang tak stabil, semua tu akan bawa impact kepada kita punya keradangan dekat gallbladder dan sebagainya. So insyaAllah memang kalau nak kata 100% tu, nanti kalau you all buat tak betul tak jadi pula. Dia biasa 99.9% kita boleh reverse. Kalau ada masalah tu insyaAllah kita tukar lifestyle kita betul-betul buat cara pemakanan dan lifestyle anti-inflammatory, insyaAllah kita boleh bantu. Sebab memang itu daripada keradangan. Okay? Baik, terima kasih banyak Dr. Adibah. Seterusnya, kalau ada kita sudah tidak ada soalan di dalam chat room, jika anda boleh unmute dan bertanya. Saya Dr. Adibah ada di sini, Coach Ijan pun ada. Kami boleh bantu anda jika ada soalan. Sambil-sambil tu saya punya staff ada, jika anda berminat ingin tahu lebih lanjut dan menyertai program ini, ada borang yang boleh anda klik dan isi supaya kami senang untuk follow up anda balik. Sebab malam ni ada 50 orang lebih. Kita takut hasrat ada tapi cara tak jumpa, jadi tak jadi juga. So jadi insya-Allah kami cuba memudah cara, kami letakkan form untuk anda klik dan isi. Kita ada lagi lebih kurang setengah jam, to be exact 22 minit. Jika ada soalan, silakan untuk bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Okay, maybe ada yang segan. Saya biasanya kalau dalam talk gini Dr. Hafiz, Coach Ijan, kadang-kadang ada yang ada masalah private, especially wanita yang ada masalah dekat reproductive organ, masalah discharge, kadang-kadang ada. So you all kalau segan nak tanya dekat sini, boleh PM saya, nanti saya cuba bantu. Nombor saya nanti boleh minta pada Dr. Hafiz lah, 0111795709. Saya letak dekat bawah ni. Okay, alright. Okay. Betul. Okey, kalau ada peserta dekat sini yang ada saudara mara dekat JB, boleh refer terus pada saya tahu sebab saya dekat Johor Bahru. Maybe ada anda yang dekat sini, ada kawan atau saudara mara yang rasa macam boleh dibantu, yang ada masalah kecil manis, darah tinggi, obesiti ataupun yang lain-lain, just boleh bagi contact number pada saya ataupun minta kawan tu contact saya. InsyaAllah saya boleh jumpa. Kalau dekat area JB saya boleh jumpa lah, tak ada masalah. Okay, insyaAllah. Right. Itu saja. Selalunya kalau tak ada soalan, selalunya saya akan tanya soalan. Jadi kat sini kita ada lebih kurang 57 orang. Jadi saya nak tanya dekat sini pada malam ini, selepas anda mendengar sesi perkongsian kami, sedikit sebanyak surface sahaja, banyak lagi ilmu di dalam. Maksud saya dekat sini, bila saya bermula dengan program ini, satu pintu ilmu baru terbuka, yang mana saya walaupun dah mengaji 6 tahun bidang perubatan, yang ini adalah ilmu baru yang mana malam ni dalam sesi 1 jam memang tak cukup. Kita hanya bagi pengenalan, bukan sebab kita tak mau bagi tahu, tapi sebab ilmu dia tu banyak dan mestilah melalui satu disiplin program yang sesuai. So jadi saya nak tanya soalan pada malam ini, siapa yang berminat ataupun nak tahu lebih lanjut atau anda hendak ingin transform menjadi pengurusan kesihatan dan kurus secara holistik, masuk program, sila tekan 9. Siapa nak berminat, sila tekan 9. Anda nak tahu lebih lanjut
Macam mana nak jadi ni? Macam mana saya nak transform sebelum raya? Tekan 9. Terima kasih PT Maisara. Anda memilih apa lepas ni, tangkap gambar depan cermin sebelum dan selepas. Kena mula dah, ready. So, terima kasih PPMDY. MDY tu saya tahu rasanya. Nur Izzati, terima kasih dan tahniah. Okey. Oi, ramai ni. Amirah Halim, Nur Atika. Terima kasih dan tahniah. InsyaAllah Coach Ijan nanti kita akan mula. Kita ada banyak kerja kita kena buat. Ini adalah anda punya niat. Kami kena deliver. Sebab apa? Tanggungjawab pada kami adalah kami kena paskan ilmu tu pada anda untuk anda berubah, transform. Betul tak Coach? Betul. Tak ada. Tadi yang siapa yang tanya kenaan dengan batu karang tu, actually saya sendiri pun memang dah tak ada empedu dah. Memang saya pun dah buang dah. So saya sendiri pun mengalami masalah yang sama. So kalau nak tahu yang detail dengan tu, dengan apa yang berkaitan dengan hormon diet tu, bolehlah kontak saya sendiri. Saya akan beritahu. Saya mengalami sendiri sampai saya punya hati dah kena buang 1/4. Itu masalah yang paling serius yang saya hadapi. Kiranya dalam hormon diet ni, macam Nadia kata tadi, semua orang memang ada masalah. Lepas kami join hormon diet ni, apa yang kami rasa itu yang kami share dengan orang lain. Itulah yang kami nak bagi tahu, nak cuba sampaikan pada semua orang lah. Okay. Yes, betul. Saya just nak tambah sikit yang Coach Ijan ni Dr. Hafiz. Semua, almost all coach ataupun professionals, doktor-doktor pun dalam program kami ni yang akan guide anda ni, semuanya adalah mereka yang walk the talk. Maknanya bukan sekadar cakap-cakap kosong ni bukan sekadar pom-pom sedap-sedap je cakap teori. No. Semua yang ada dekat sini yang akan guide anda ni, termasuklah saya, Dr. Hafiz, Coach Ijan dan semua, adalah mereka yang sudah merasai. So that kami bagi ilmu pada anda nanti bila guide anda, it is not a fake. Bukannya yang tiruan. Bukannya yang palsu, tapi yang kami dah rasa sendiri macam mana program ni, dia punya kesan dia dan sebagainya. Okay, so insyaAllah mungkin ni sesi pertama kita buat. InsyaAllah akan ada lagi sesi-sesi lepas ni yang kami akan kongsi dengan lebih detail lagi insyaAllah. So saya harap kita boleh jumpa dalam grup besar lah nanti ramai yang nak join nanti insyaAllah. Okay. Ya. Dr. Adiba ada soalan tentang pil perancang, punca berat badan naik. Okay. Nurul Syazwani, okey. Pil perancang ni dia tengok pada jenis dia. Okey. Certain pil perancang bila kita ambil hormon kan, sama ada kita ambil estrogen saja ke ataupun kita ambil progesteron ataupun kita combine both. Semua jenis hormon memang dia akan bawa satu kita panggil apa? Satu level baru hormon dalam badan kita ni. Badan kita sendiri memang dah hasilkan hormon, estrogen, progesteron dan sebagainya. Tapi bila kita ambil pil perancang, contohnya kita ambil combined pills ke ataupun estrogen only pills ke, memang dia akan bagi satu level baru hormon dalam badan kita. Tetapi kalau kita tahu strategi, tengok dekat belakang saya ni. Bila kita ada ilmu, bila kita ada strategi, hormon yang kita ambil dalam bentuk pil perancang tu insya-Allah dia tak akan kacau kita punya keseimbangan hormon badan. Okey? Kalau kita ada ilmu, kalau anda tak ada ilmu memang hentam saja makan apa benda, tidur je pukul 2-3 pagi tengok Netflix, stres je tinggi melangit setinggi gunung jerai, memanglah tu memang akan naik badan kamu. Tapi kalau kita ada ilmu insya-Allah benda ni akan kita dapat handle. So as for general, saya nak bagi tahu pil perancang kalau tak ada ilmu memanglah dia akan menyebabkan radang boleh naik berat badan. Tetapi kalau anda tahu cara terbaik, insya-Allah pil perancang ni tak akan menjadi punca untuk berat badan naik. Honestly, saya pun memang ada experience dengan pil perancang. Saya umur 50. Pada masa saya umur anak yang pertama, kedua, ketiga, 3 orang, umur saya late 20s, masa 30 masa tu, memang saya ambil pil-pil perancang.
So at the earlier part, masa mula ambil pil perancang pun berat badan saya naik lah. Tapi Alhamdulillah sebab kita dah belajar tahu tentang cara pemakanan yang baik, lifestyle yang betul, insyaAllah berat badan turun. Saya pernah 70 kilo sebelum ni. Saya pernah ambil Depo Provera, saya pernah ambil estrogen only pill semua tu, dan benda tu memang hormon kita akan jadi haywire mula-mula. Tapi Alhamdulillah daripada 70 kilo, now saya 50 tahun, saya punya berat dalam 49-50. So boleh buat sebenarnya dengan syarat ada ilmu. So yang tu yang penting sangat, kami nak anda betul-betul appreciate program ini, buat betul-betul, dan insyaAllah ilmu tu akan bantu you all untuk maintain berat badan. Bukan sekadar turun tau, tapi maintain, yang tu yang lebih penting. Betul. Husna tanya, doktor nak tanya, adakah kerana faktor berat badan berlebihan menyebabkan kadang-kadang wanita suka mengandung sukar? Yes, betul Husna. Bila kita ada masalah berlebihan berat badan, dia akan menyebabkan gangguan kepada kita punya kilang telur kita, ovum. Okay, so hormon yang tak balance daripada masalah berat badan kita tu, dia akan ganggu kita punya kilang telur kita untuk hasilkan telur ataupun ovum yang berkualiti. Satu lagi, bila kita ada masalah berat badan, biasanya orang yang obese atau overweight, dia akan ada kaitan dengan masalah kita panggil polycystic ovarian syndrome, ataupun dia ada cyst dekat ovari dia, dan ini memang adalah satu talian yang menyambung kepada masalah kencing manis. Tak dapat nak elak dah, orang yang masalah polycystic ovarian ni, dia akan ada kaitan dengan insulin resistance dan kencing manis. Dan ini memang akan menyebabkan masalah infertility atau susah nak dapat anak. So kalau ada masalah, siapa yang ada dekat sini yang memang plan untuk dapatkan anak, yang memang try to conceive dah 5, 6, 7 tahun, tolong take seriously. Buat betul-betul program ni, turunkan berat badan, balancekan kita punya insulin dan gula dan sebagainya, insya-Allah. Saya tak tunjuk tadi dalam slide saya, sebenarnya ada satu testimoni yang memang beliau seorang ustazah daripada Perak. Dia ada secondary infertility, maknanya dia dah dapat anak yang pertama, yang kedua tu dia dah gap lebih kurang dalam 5 atau 6 tahun, saya tak ingat. So dia cuba program ni selama satu cycle 42 hari, alhamdulillah, lepas tu UPT positif, pregnant sampai sekarang. Dan ada beberapa orang lagi lah yang memang Allah bagi rezeki sebab dia buat betul-betul jaga makan. Dia buat berdua dengan husband dan alhamdulillah hormon dua-dua dah betul, alhamdulillah dapat baby, dapat anak sampai sekarang ni. Ada juga seorang staff saya, actually staff suami saya lah, Dr. Zul dekat Colombia ni. Beliau ada masalah untuk dapatkan anak juga sebab dia ada masalah SLE, immune system . So alhamdulillah jaga makan, buat betul-betul program, jaga lifestyle, reduce stress level. Alhamdulillah dia dapat 3 orang anak sebab selepas join program ni, alhamdulillah sampai sekarang. So Husna, Nurul Husna, nanti contact Coach Ijan macam mana nak mula, insyaAllah kita akan guide anda. Okay, don't worry. Betul, insyaAllah. Okay. Alright, terima kasih banyak Dr. Adibah. I think kita boleh berhenti dulu setakat sini. Jam sudah menunjukkan 10:19 minit. Saya rasa tetamu apa-apa kita panggil audiens kita pada malam ni dia lambat hangat. Dia nak soalan nak masuk hujung-hujung. So jadi lepas ni kalau ada lagi soalan nanti boleh follow up, ada nombor telefon yang Dr. Adibah tinggalkan, anda boleh PM direct pada Dr. Adibah insya-Allah. So jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kami sangat berbesar hati kerana anda sudi mendengar sesi kami lebih kurang hampir 1 jam setengah. So jadi saya ingin mengajak kembali Puan Nur Izzati. Silakan Puan Nur Izzati. Baik, terima kasih Dr. Hafiz. Okey, seterusnya dijemput yang berbahagia Puan Amila binti Ahmad, Pengerusi Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena sembunyi sikit, lemak-lemak. Alhamdulillah malam ni telah selesai satu slot
fasa pertama lah bagi saya rasa berkenaan dengan kurus secara holistik. Terima kasih kepada Dr. Hafiz, Dr. Adibah, Coach Ijan dan timnya yang banyak memberi pandangan dan membuka minda kita untuk macam mana kita nak kurus secara sihat. Saya bagi pihak Puspanita daerah Yan mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian ilmu ni. Kalau kita nak jumpa pakar memang memerlukan satu kena buat temu janji. Sekarang ni malam ni kita dapat peluang dan peluang ni sangat baik. Saya rasa pada siapa yang berminat untuk step yang seterusnya tu memang peluang telah terbuka lah, platform telah terbuka luas dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua dan saya ucapkan selamat Hari Wanita, sihat sentiasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Pengurusi Puspanita Cawangan Kecil Daerah Yan di atas ucapan penutup itu tadi. Sekiranya puan-puan ada apa-apa kemusykilan dan ada apa-apa yang nak ditanya kepada doktor, boleh kontak sendirilah dengan Dr. Hafiz ataupun Coach Ijan lah kan tadi tu. Okey, sekian dahulu daripada saya. Semua maaf anda tersalah bicara sepanjang program ini berlangsung. Jadi kita jumpa di lain waktu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nur Aizati. Saya ingin menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan stay sampai penghujung. Jika ada ingin bertanya, sila boleh bertanya. Kita sudah selesai dan kita sudah tutup majlis. Kita boleh kontak insya-Allah jika ada sesi lagi, kami berbesar hati untuk buat lagi sesi yang seterusnya insya-Allah. Itu sahaja. Assalamualaikum dan bye-bye. No problem. Terima kasih semua. Terima kasih datang. Semua nama ada yang special, pendek-pendek. So jadi tak apa nak kenal. Kalau ada yang berjumpa dengan saya boleh roja-roja dan tegak-tegak lah. Terima kasih.